Tuan-tuan yang saya hormati, bila Allah kata Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Subhanallah, Masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf, macam mana kita ni nak memuliakan Tuhan. Balik buka dalam surah Al-Ahqaf, Allah cerita tentang beberapa perkara. Ada satu ayat dalam surah Al-Ahqaf, cari ayat tu. Yang pertama Allah kata, kamu disusukan oleh ibu kamu salasina syahra, 30 bulan, kata Allah. Kamu disusukan oleh ibu kamu 30 bulan. Kemudian kata Allah, bila umur kamu mencapai usia 40 tahun. Allah sebut direct, tuan-tuan. Bila kita mencecah usia 40 tahun, rupa-rupanya umur 40 tahun ni Allah sebut, dan ada ayatnya di dalam surah Al-Ahqaf. Kalau 40 tahun tak berubah lagi, mengucap siap-siap senang. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita baca buku tentang P. Ramlee, di hujung-hujung umur dia, bila dia pindah ke Kuala Lumpur, orang tak minat tengok filem dia. Tora Rimau Jadian lah, orang tak tengok dah. Doremi pun orang tak minat. Lah je baru minat balik, dah mati hamba Allah lah. Cerita 6 Jahanam tak laku langsung, tak jadi macam Mat Gilau. Dia duduk menung, dia kata, dia duduk nyimbang dengan kawan dia. Buka dalam buku biografi dia. Kalau aku buat filem sekarang, tidak ada siapa lagi yang mau menontonnya. Yang menonton filem aku sekarang sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi atuk-atuk, dan mereka sudah ramai yang semayang. Itu sebut dia, mereka sudah ramai yang semayang. Itu kata-kata P. Ramlee, tuan-tuan. Bila filem dia orang tak tengok, mereka sekarang semua dah semayang. Dah meningkat umur 40, hang tak semayang lagi, apa jadi ni? Umur 40 tak reti nak datang masjid lagi, apa nak jadi ni? Umur dah 40 tahun, Tok Imam pun tak kenal, hara ni. Umur 40 tahun, perangai macam budak, duk merempit lagi, masalah ni. Umur 40 tahun tak kenal tikam semayang lagi, hara ni. Allah Ta'ala sebut, bila kamu usia 40 tahun, ada 5 benda yang kamu kena buat. Pertama, syukur kepada Allah. An ashkura ni'mataka allati, hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Kerana pada usia 40 Allah Ta'ala bagi rumah, umur 40 dah dapat anak, umur 40 dah dapat isteri, umur 40 dah dapat kereta, dapat motor. Kebiasaannya umur 40 adalah umur kematangan, umur yang telah mencecah satu usia yang nak jadi matang dah. Syukur pada Allah. Yang kedua, wa ala walidaik, bersyukurlah kamu pada mak bapak kamu. Umur 40 tahun jangan lupa mak bapak. Sebab kalau kita umur 40, mak bapak pada masa itu 60 tahun ke atas. Kita 40, mak bapak kita confirm insya-Allah 60 tahun ke atas. Berapa banyak orang bila umur 40 dia tak peduli mak dia dah. Sebab dia rasa dia dah ada anak, dia ada tanggungjawab. Mak dia pandai-pandai dah. Mak apa susah mak? Mak pergi sekolah Ustaz Kazim, sekolah orang tua-tua, mak duduk sana. Mak apa susah mak? Mak pergi sekolah Ustaz Sungai Manik Al-Islah tu mak, situ pun kau ada pondok, mak duduk sana. Saya dah sibuk dah mak. Mak saya tak dapat balik kampung lah mak. Bisnes saya ni mak. Mak saya tak dapat lah mak. Mak saya tak dapat lah mak. Kata Allah, jangan lupa mak kamu bila kamu mencecah 40 tahun. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wa an a'mala salihah tardahu. Maka pada usia itu carilah satu amalan yang bila kita buat amalan tu Allah redha. Kita bila dah mencecah usia 40 tahun, kita kena cari satu amalan yang Allah redha. Kita tengok sekolah kita. Apa tanggungjawab aku untuk sekolah yang ada di kampung aku ni? Berpuluh-puluh tahun dah sekolah kita ni. Ada orang tuan-tuan madrasah ke ma'had ke apa ke di kampung dia berpuluh-puluh tahun. Di kampung dia tak pernah jenguk kampung tu, sekolah tu.
Tak pernah pijak tanah sekolah, tak pernah mai sekolah, tak pernah bagi sumbangan pada sekolah, tak pernah tanya apa sekolah, apa perlu sekolah, dia tak pernah tanya. Bila sekolah terbakar baru dia beritahu. Berdiri tepi jalan tengok, aku dah kata lah, nampak tu. Ni perangai kita ni tak ni. Bukan orang sini lah, di Afrika. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang dekat sini tak hantar anak dia sekolah. Nu hak mai nu. Selangor mai, Alustaq mai, Johor mai, Melaka mai. Yang hak dalam kampung tak mai. Ni cerita di mana-mana saja sekolah. Dia macam Tok Bumu kan laku, dalam kampung kan laku. Orang luar mai. Pak siapa yang ramai rumah dia? Dia kan Tok Bumu. Oh ya, dia tak tahu tuan. Orang lain tahu. Serupa. Cubalah kita buat sebelum aku mati ni, aku nak buat satu benda yang Allah redha pada aku. Rupa-rupanya benda yang redha depan mata kita tu ada. Mungkin dia nama ma'had, mungkin dia nama sekolah dan sebagainya. Kemudian allazi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni kaedah pendidikan. Kaedah pendidikan 'allama bil qalam, menulis. 'Allama bil qalam. Tuan-tuan tengok ni. Ni khat. Khat apa ni? Khat apa? Nak kata apa ni? Khat raqa'ah bukan? Bukan lagi? Sulus bukan? Ni khat. Ni kalau belajar ni tuan-tuan, kalau setahun sekali belajar khat, tobat lahum tak lawa macam tu lah. Tiap-tiap hari kena berlatih, tiap-tiap hari kena berlatih, lama-lama cekap. Tiap-tiap hari menulis, lama-lama cantik tulisan. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak kita sekarang, tulisan Rumi dia, tulisan Jawi dia cantik tak? Cik jawab, cik kabuk kata orang. Tingkatan 5 pun tulisan huduk macam budak tadika. Ni anak aku hak mana satu tulis ni, ada je satu ke tingkatan 1. Sebab apa tulisan anak-anak sekarang tak cantik? Sebab jarang menulis. Di mana mereka menulis? Mereka type. Ni duk menaik di sini. Kerja dia menaik. Akum sampai naik je assalamualaikum tak erti dah. Alif lam sim apa semua tak erti dah. Dia tahu akum. Buat apa tu? Tulisan jadi tak lawa dah tuan-tuan. Budak-budak sekarang tulisan tak cekap. Berbeza dengan abang-abang ni. Walaupun sekolah biasa tapi tulis tu lawa tu. Pasal apa? Dulu hidup kita hanya dengan menulis saja. Dan itulah teknik pembelajaran yang awal Allah Ta'ala sebut. Sampai kiamat, nak belajar, menulis. Nak mengajar, menulis. 2 tahun dulu, hampir 2 tahun dulu, orang cuba nak mengubah apa yang Allah sebut dalam Quran. Dulu di Afrika 2 tahun lepas, sekolah-sekolah tutup. Jangan datang sekolah di Afrika. Habis tu macam mana nak belajar? Buka komputer, menghadap komputer. Cikgu mengajar dengan komputer, budak-budak pun tengok komputer. Lama-lama cikgu seorang mengajar. Budak-budak pergi buka cerita TikTok. Budak-budak pergi buka game. PIBG lah apa. Hampir 2 tahun tuan-tuan. Mengubah apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Cubaan mengubah. Sebab tu saya kata awal-awal dalam ceramah saya tadi, Al-Qurani huda. Petunjuk. Bila berlaku satu-satu benda, bukalah dalam Quran. Dapatlah jawapan. Oh, tak boleh belajar macam tu.
Oh, tak boleh belajar macam tu, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia tak akan sampai kepada martabat ilmu, tak akan dapat ilmu. Cikgu tak dihormati, ilmu tak dihormati, ilmu tidak ditulis. Kamu tidak berada dalam keadaan talaqi, kamu tidak ada dalam keadaan musyafahah. Akhirnya keberkatan ilmu tidak ada. Bila cikgu buka sekolah balik, anak murid datang sekolah balik, ramai budak-budak tidak akan mau datang sekolah. Sebab selama hampir 2 tahun lebih mereka seronok duduk dalam keadaan macam itu. Yang mana duduk di Mahat Tahfiz 2 tahun tak hafal Quran, balik cuti 2 tahun nak datang balik tak mau dah, malas dah aku berhenti tahfiz. Ini yang akan berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Allama bil qalam. Quran. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni, Quran ni, dia nak bagi kita cara hidup dalam dunia ni. Nak dapat ilmu tak boleh kamu nak kata kita tak boleh hidup belajar ilmu zaman teknologi zaman tok kaduk. Nak belajar ilmu budak-budak pergi sekolah itu zaman lama. Kita melakukan transformasi. Duduk di rumah masing-masing, cikgu duduk di rumah, tengah dah mengajar ayam bunyi kat belakang. Itu bukan tuntut ilmu, tuan-tuan. 2 tahun di Afrika depa cuba nak ubah cara menuntut ilmu. Dan lebih malang orang Islam ikut satu-satu. Seolah-olah kita ni tak ada Quran. Nasib baik kita di Malaysia tak ikut, di Afrika aja ikut. Ini bertuah ni kita. Malang orang Afrika. Apa yang dibuat, apa yang disuruh ikut belakang. Betul kata Nabi, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk dalam lubang biawak kapun kamu ikut. Seolah-olah kamu tak ada Nabi, seolah-olah kamu tak ada Quran. Seolah-olah Quran ni hanya untuk musabaqah, Quran ni hanya untuk Ramadan, tadarus, Quran ni hanya untuk Yasin malam Jumaat dan baca talqin, dikubur kalau mati. Dia tak jadi. Ni sekarang ni kita menghadapi masalah ni. Macam mana budak-budak sekolah tetap belajar. Allama bil qalam. Sebab itu ustaz, macam mana ustaz kata allama bil qalam? Ustaz hafal Quran, macam mana menulis dengan pen? Mana ada orang hafal Quran menulis dengan pen? Tuan-tuan tahu tak? Budak-budak yang hafal Quran, kita bagi dekat dia ni, muka surat ni kosong. Muka surat ni kosong. Nah, tulis. Tulis Quran. Apa yang kamu hafal, kamu tulis. Dia tulis balik tu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dia cek balik. Ma nansah baris di atas, ma nansah nun mati jumpa sin mati, sah ada kha ni, tak ada kha, tak ada titik, dia bubuh balik. Setiap satu baris satu ayat, okey, ma nansakh min ayatin, Allah, silap pula dah. Dia suruh. Habis satu muka surat pergi hantar kat cikgu. Ustaz semak. Tu di mana tu? Tu di sekolah saya. Dia bukan setakat hafal di mulut, tulisan pun dia kena tulis. Bagi dekat dia satu Quran kosong. Ada makcik di sekolah saya tuan-tuan, dia dah tulis 30 juzuk Quran. Umur dia 87 tahun. 87 tulis Quran. Dan dia baca Quran sekarang, Quran yang dia tulis. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan.